wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita mendalami terus dalam surah yang ke-15, surah Al-Hijr. Surah yang dimaksudkan dengan batu, yang kita ingin lihat bagaimanakah perjuangan para rasul pada zaman dahulu. Dan Allah mulakan surah Al-Hijr ini, Allah menyatakan tentang Allah jaga dan Allah jaga dan Allah jaga. Yang paling pasti Allah menjaga Al-Quran. Kalau kita menjaga Al-Quran pada setiap hari, insya-Allah Allah akan menjaga kita di dunia hingga ke akhirat. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz Tarmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merah ini saya. Merah ya Ustaz ya. Kita tak sama hari ini. Malam ada yang kata biru sama kan. Okay, hari ini kita berbezalah balik semula ya. Baik, alhamdulillah. Jadi bagi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian yang berada di rumah, saya doakan terus ceria gembira pada hari ini, terus dalam Ramadan kita yang penuh dengan mubarak dengan Al-Quran, dan kita ingin baca, faham dan terus mengamalkan Al-Quran sebagai sumber wahyu, satu-satunya mukjizat yang masih wujud, sampai zaman ini adalah Al-Quran. Kita ingin mulakan program kita pada hari ini dengan kita memulakan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita seperti biasa surah Al-Fatihah, dan sebelum saya bacakan ini saya nak kongsikan satu kalimah Ustaz yang perlu diberi perhatian dalam surah Al-Fatihah, dan hukum tajwid dalam kalimah yang saya nak sebut ni dalam ayat yang kita nak baca hari ini pun ada juga. Jadi nak kongsikan itulah pada kalimah ad-dallin, iaitulah mad lazim kalimi muthaqqal, 6 harakat. Waladdallin. Saya baca Ustaz. Sebab kebanyakan ada setengah-setengah pembaca baca sabdu ataupun syaddah yang kedua tu hilang. Waladdallin. Atas lam tu hilang. Jadi kena hati-hati ya. Ada dua sabdu atas huruf dha dan juga atas huruf lam. 6 harakat cara baca Ustaz. 6 harakat. Okey, jom kita sama-sama baca umul kitab kita pada hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Surahul Azim. Alhamdulillah, inilah daripada surah Al-Fatihah Ustaz ya. Surah yang memang kita akan ulang ya. Kalau kita hidup ni 60 tahun Ustaz ya. Banyak kali kita ulang tu. Masya-Allah kan? Sehari 17 Sekali 17. Yang wajib tu. Ya, belum lagi seperti tuan-tuan yang sembahyang sunat ya, sembahyang tahajud pada waktu malam tarawih lagi. Oh betul ya, subhanallah. Ini adalah satu-satunya, dan sebenarnya surah Al-Fatihah ni akan disentuh pada hujung surah ini. Wah, masya-Allah. Nantikan ya. Bukan hari ni, besok insya-Allah kita akan melihat kepada istilahnya as-sab'ul mathani disentuh ya, khusus di dalam surah Al-Hijr ini sebagai pelindungan. Siapa yang selalu bersama Al-Fatihah, Allah akan melindunginya pada setiap masa. Apakah isinya, itu yang kita akan lihat pada hari esok. Pada hari ini kita akan meneruskan bahagian yang kedua daripada surah Al-Hijr, iaitu kita akan melihat kepada sinopsisnya pada ayat 28 hingga 44 tentang sejarah Adam dan permusuhan dengan iblis, sejarah Bani Adam kita yang ada cabaran iblis dan bagaimana Allah melindungi kita. Itu yang pertama ya. Kita akan belajar daripada ayat 28 hingga 44
ya. Dan kemudian yang keduanya adalah balasan orang beriman dan bagaimana Allah memelihara syurga. Akan ada cerita pasal syurga, Allah melindungi kita. Orang yang beriman insya-Allah, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kita doakan. Dan apakah balasannya? Syurga, ya. Itu yang kita akan lihat pada ayat 45 hingga 50. Dan pada ayat yang ke-51 hingga 77 Allah bawakan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Lut, di mana ada cabaran dan Allah melindungi orang yang beriman. Allah akan menyeksa kepada orang-orang yang memandang ringan kepada Allah, kepada mesej daripada Rasul yang membawa risalah kepada kebenaran, Ustaz, ya. Jadi inilah tiga perkara yang kita akan baca bersama dan kita nak mulakan, Ustaz, ya. Terus kita mulakan ayat 28 hingga 44. Kita berkenalan dengan apa? Berkenalan dengan iblis, ya? Bukan, berkenalan dengan bagaimana strategi musuh kita dalam kehidupan. Allah beritahu agar jangan kita leka, pasal biasanya pelanduk dia selalu lupa perangkap, Ustaz. Ya. Ini bukan pantun, Ustaz, ni bukan pantun. Okey. Tapi perangkap tidak pernah lupakan pelanduk. Mari, hari ini ada perumpamaan pula, Ustaz, ya. Kita memanfaatkan bahasa Melayu kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Terima kasih kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang bergabung bersama dengan kita, bersahabat dengan Al-Quran. Antaranya Puan Sharifah Fazilah, alhamdulillah, hari-hari menunggu Quran Time jam 12 tengah hari. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ramai lagi sahabat-sahabat kita semua bagi salam dan doakan kita, Ustaz. Terima kasih banyak untuk kita semualah. Mudah-mudahan Allah SWT terus lagi kurniakan kesihatan, permudahkan urusan kita, insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung bacaan kita ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-44. Maka ayat ini akan terletak di muka surat 263 dan 264. Jom kita sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ini adalah daripada ayat 28 hingga 44 bercerita tentang sejarah kita Ustaz ya. Dalam Al-Quran ini kalau bercerita tentang Adam sahaja ya, bercakap tentang kalau di sini bashar ya, manusia, maka sudah tentunya akan dikaitkan dengan iblis. Kalau terutama kalau ada perkataan Adam saja mesti ada iblis dalam ayat itu ya. Pasal apa? Pasal Adam ini adalah satu sejarah ya, satu sejarah nenek moyang kita, dan Bani Adam kita ini kena kenal sejarah kita. Sebabnya bila cakap tentang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ini pernah dilalui oleh Adam, oleh Ibrahim, oleh Nabi Muhammad, oleh kita. Dia satu jalan sahaja kalau kita nak berada di atas jalan yang lurus ya. Jadi dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita peristiwa, kalau dalam surah Baqarah tu ayat 30 Allah nak menjadikan khalifah. Kalau di sini istilahnya inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Daripada tanah liat yang kering, daripada lumpur hitam yang dibentuk dan dia berbau. Ya, itu asal usul kita kan, asal usul ambil Adam lah, ambil Adam. Jadi apabila pada ayat 29 apabila telah disempurnakan maka ditiupkan roh. Ya, ruh ini ilmu pasal ni tak banyak Ustaz ya. Pasal dalam surah Al-Isra tuan-tuan, Allah menyatakan wa yasalunaka 'anir ruh, katakanlah ruh ini adalah urusan Tuhan ya. Dia tak ada qalilan yang dapat tahu sikit sahaja. Okey, jadi kita kalau tanya ruh ni macam mana apa sebagainya, saya pun tak ada jawapan ya. Tapi Allah beritahu selepas dah disempurnakan, ditiup roh, faqa'u lahu sajidin, diseru untuk tunduk dan sujud. Jadi kalau kita beri perhatian ayat 29 tu, lepas dah masuk roh barulah sujud. Bukan waktu dia masih lagi tanah liat itu ya. Nak ceritanya yang perlu dihormati kerana ada roh. Subhanallah. Ya, macam saya lah kan. Kalau ada roh ni bolehlah orang hormat sikit kan. Tapi kalau dah tak ada roh, namanya adalah mayat. Kan ya. Itu ceritanya. Jadi apabila diseru kepada semua, fasajadal malaikah, diseru pada semua makhluk ya, kepada malaikat, jin dah ada ya, jin lebih awal daripada Nabi Adam, semua kulluhum ajmaun, semua malaikat ini sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud menghormati, bukan sujud ibadah Ustaz ya. Jadi kecuali pada ayat 31 iblis, kerana dia sombong, dia bukan di kalangan orang yang bersujud. Ini sejarahnya. Qala ya iblis, pada ayat 32 dikatakan pada iblis, mengapa kamu ni tak nak sujud? Kan? Dicakapkan, Allah bertanya ya, Allah bertanya, kata iblis, ini dia punya jawapan, ini jawapan istilahnya logik, apa istilahnya fallacy yang salah ataupun cara berfikir yang salah. Ya, bagi tuan-tuan kita kena ambil perhatian pasal logik macam logik. Dia kata apa? Takkanlah aku nak sujud kepada seorang manusia yang engkau jadikannya daripada tanah yang berbau. Masya-Allah. Kan dia cakap begitu. Aku, dan istilah digunakan di sini lam akun, aku tidak akan. Aku tidak akan. Dia dah ada jawapan tersendiri dah. Dia fix mindset ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada dalam hidup kita, kalau kita kata saya tidak akan, kita kena ingat bahawa apa jawapan kita itu adakah daripada wahyu ataupun daripada nafsu. Ya, jawapan daripada iblis ni daripada nafsu dia je. Allah tak ada pun beritahu bahawa kamu tak boleh sujud ke, sujud ini bukan sujud ibadah ya, tak ada. Tapi dia kata terus saja. Dia kata tidak akan aku buat begini. Qala fakhruj, pasal dengan itu, pasal dia tidak mahu berubah, maka dia dikeluarkan engkau daripada yang dikutuk ya, pada ayat 34 dan 35 terus di situ, bila telah diusir daripada syurga ya. Ini bercakap tentang syurga zaman dahulu Ustaz ya, bukan syurga akhir nanti. Berbeza walaupun istilahnya jannah dalam surah Al-Baqarah. Maka kalau kita terus pergi kepada ayat 36 ini,
iblis bercakap berdoa. Ya, ingatkan kita saja yang berdoa kan, minta sesuatu. Rupanya malaikat ataupun iblis ya pun minta fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku tolonglah bagi chance sikit, kan? Jadi Allah cakap, okey, diberi chance pada satu masa. Kata si iblis pada ayat 39, pasal kau bagi chance ni, engkau ni kan dah membuatkan aku sesat ni, kan? Dia salahkan Tuhan pula tu, kan? Tuhan suruh, Allah suruh sujud, kemudian dia salahkan Tuhan pasal kau suruh sujud, kau menyebabkan aku sesat. Aku akan menghias apa yang ada di dunia dan akan pesongkan apa yang ada semua orang kecuali yang ini Allah beritahu formula soalan bocor macam mana kita nak terlindung daripada iblis. Illa ibadaka minhumul Mukhlas. bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Mukhlisin ada beza Ustaz ni, dia mula-mula istikhlas, mukhlisin, satu lagi yang level ini mukhlasin. Istikhlas ni buat ikhlas. Beza baris tu. Baris. Jangan baca salah baca je dia silap maksudnya kan. Jadi istikhlas ni buat ikhlas. Buat ikhlas dah duduk depan TV pasal mak mertua panggil dengar Quran time contohlah Ustaz kan, ya. Ataupun yang kedua mukhlisin sendiri usahakan untuk ikhlas. Tapi mukhlasin ini macam Nabi Yusuf mukhlasin. Dia diberikan perlindungan oleh Allah, ya, kerana dia sudah berusaha bersungguh-sungguh bercakap ingat Allah apa sebagainya, maka Allah beri lindungi dia dengan ikhlas. Masya-Allah. Allah yang lindungi, bukannya kita. Kita kalau nak berlindung jauh daripada iblis ni 24 jam Ustaz. 24 jam. Kita tidur kan. Saya pagi tadi pun terlelap juga nak mengkaji surah Al-Hijr ini. Boleh terlelap kan. Tapi yang si iblis dia kan. Jadi nak ceritanya perlindungan kita hanya daripada Allah. Pada ayat 41, qala hadza siratun alayya mustaqim, ya, di atas jalan yang lurus sesungguhnya ambaku, ya, laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Tidak ada sebenarnya iblis ni tak ada sultan. Sultan ni maksudnya kekuatan yang besar, kecuali siapa yang ikut kepada jalan yang sesat. Ya, maksudnya bila iblis syaitan meniupkan tu, dia kata tak payahlah dengan Quran ni. Dah banyak Quran time dah, tak payah dah lah. Lepas ni bolehlah pasal dah 40 hari 50 hari dah dapat Al-Quran. Lepas ni nak stop juga tu kan. Next time Quran time lah, hari lagi. Itu was-was yang ditiupkan oleh syaitan ataupun iblis ketua dia. Yang ini memang mudah tuan-tuan, ya. Jadi bagaimana kalau kita dapat hindar menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah, akan Allah pelihara kita dengan masuk ke dalam syurga. Sifatnya macam mana? Jom kita lihat pada ayat 45 hingga 50. Ya, baik. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 45 saya sampai ayat 50 di muka surat 264. Tadi saya dah baca Ustaz dengan acuan ataupun ada air lagu Bayati Ustaz. Bayati. Jadi yang ni nak cuba pula. Nak cuba taranum sabar. Kalau tak jadi sabar je lah. Sabar ya. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Hari Sabtu tak apa, boleh sabar. Okey, insyaAllah. Ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 45
hingga 50 yang kita belajar, yang kita baca sebentar tadi. Ayat 44 Allah bercerita tentang kalau orang yang diberi kepada azab ini ada 7 pintu misalnya. 7 Juz'um maksum, maksudnya pada ayat 44 itu pada setiap pintu itu ada ketentuan, iaitu kalau dosa ini masuk pintu ini, pintu ini, pintu ini. Tetapi Allah bawakan kepada kita juga pada ayat 45 ini, innal muttaqin. Bagi yang bertakwa, yang selalu menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai panduan, tidak ada keraguan, ya, maka Allah beritahu apa? Fi jannatin wa uyun, pada syurga, taman-taman dan juga ada mata air. Ada kata apa, mata air ini juga air terjun misalnya. Jadi suasana yang amat indah dan kita boleh setiap hari pergi air terjun Ustaz. Kan? Memang kalau kita nak pergi cuti kan. Ya. Mesti kita akan pergi cari air terjun ataupun ada sungai kan. Lebih hebatlah ni. Lebih hebat. Ya, pasal sentiasa bercuti. Sekarang ni bukan bercuti walaupun duduk kat rumah kan. Dia tak bercuti pasal kena cari duit apa sebagainya. Yang ini bercuti, berhibur, makan, tak pergi tandas. Itu je punya kelebihan. Pasal apa? Pasal nanti kita tengok apa sebabnya. Menariknya pada ayat 46 itu, kalau ayat 45 ini, kalau tuan-tuan yang belajar bahasa Arab sedikit, ada istilah iltifat. Iltifat ini mula-mula Allah cakap kepada mereka itu orang bertakwa. Pada ayat 46 ni terus saja Allah cakap udkhulu. Udkhulu ni dalam bahasa Arabnya kamu semua masuklah ke dalamnya. Jadi cakap mereka. Tadi mereka, terus ya Allah cakap. Maksudnya apa? Kalau kita baca ayat ni kita rasa mungkin saya ni harap-harapnya jadilah orang bertakwa. Tapi Allah terus cakap kepada kita semua, tuan-tuan yang berada, tuan-tuan sekalian, sila masuk ke syurga sekarang. Ya, itu ayat 46. Kalau ayat 45 itu mereka orang-orang bertakwa diberikan syurga. Tuan-tuan semua sila masuk syurga sekarang. Subhanallah. Ini cara Allah bercakap ini, ya, penuh dengan dia punya lataif, seni dia, ya, dan perubahan-perubahan yang ada begini. Bagi setengah orang dia kata ini apa ni? Tadi kata mereka, ini kata engkau semua. Tetapi itulah seni bercakap yang amat tinggi sebenarnya, dan dia memberi kesan emosi kepada kita. Pada ayat yang ke-47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini penting sangat Ustaz. Mengapa mereka masuk syurga? Mengapa dijemput kita semua ke syurga insya-Allah? Ya, apa yang berlaku di syurga nanti, kami cabut apa yang ada pada hati mereka, ghil. Kita ada doa dulu kan, ghillal ladzina amanu, ya. Okey, ghil itu maksudnya adalah suatu perasaan dengki, tak senang. Kadang-kadang kita sesama muslim pun kita ada je, kita jumpa orang ataupun ada orang share Quran time, ada orang tengok lah nak share Quran time konon kan. Ada rasa dalam hati itu, di syurga nanti perkara itu akan dicabut. Masya-Allah. Ya, dicabut. Dan apa lagi Allah cakap? Ala sururim mutaqabilin. Subhanallah. Dia akan bertemu saling berhadapan. Pasal orang yang tak suka sangat ni, dia tak suka berjumpa dekat, walaupun dia muslim kan, tapi dia tak nak jumpa. Kalau jumpa pun dia ke kanan tu kan. Okey. Tetapi di syurga nanti akan bertemu, pasal itu dicabut. Nak ceritanya apa? Pasal orang ini di dunia lagi, walaupun dalam hatinya ada rasa tak selesa dengan seseorang muslim, mukmin contohnya, apatah lagi orang yang bukan beriman, tetapi mereka tetap berjumpa, mengajak ke arah kebaikan. Masya-Allah. Tetap. Kerana-Mu ya Allah, aku tetap juga doakan li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ya. Tidak ada perasaan ghil tersebut. Jaga hati, pasal manusia tuan-tuan, ya, dia ada perasaan syuh. Syuh ini rasa dia kedekut, dia rasa macam apa pasal pula dia dapat lebih. Gitu ya. Perasaan itu ada. Ya. Dan lepas itu kata Allah pada ayat 48, menarik sangat ini. La yamassuhum fiha nasab. Okey. Pada mereka itu tidak disentuh, tidak ditimpa rasa letih Ustaz. Masya-Allah. Ya. Tak ada rasa letih. Ya. Pasal apa? Kita bergerak je pada di syurga nanti, tak ada tidur. Ya, kalau kita tidur sekejap boleh lah, berehat kan. Ni tak ada tidur. Pasal kita tak letih di dalam ayat ini. Ya. Dan Allah beritahu begini, mengapa? Kerana kita terus sedar dalam hidup kita ada musuh, iaitu iblis tadi. Jadi kita tidak akan beri peluang, kita beramal walaupun letih di sini, tapi kita tahu di sana nanti insya-Allah berbaloi. Ya, bersusah-susah dahulu, berenang berenang lebih kurang macam itulah. Nanti kita tengoklah Malaysia kemudianlah maksudnya. Ya, begitu. Begitu ya. Dan tidak diusir, ya, bi mukhrajin, tidak akan diusir daripada tempat itu. Pasal apa? Pasal bila bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya nak diusir daripada Madinah, daripada Mekah apa sebagainya. Di sini tidak, kerana perjuangan. Dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 49 itu sebagai satu berita besar, katakanlah pada hamba-Ku, inni, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi azab Allah amat sengsara. Ya, perkataan Nabi ini diulang balik pada ayat 51 yang kita akan lihat kembali insya-Allah selepas kita berehat sebentar lagi. Kisah Nabi Ibrahim.
ya. Jadi cantiknya Allah kata beri khabar besar, Allah mengampun, dan ada khabar besar tentang tetamu Nabi Ibrahim. Pasal apa? Sebentar lagi kita bertemu Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada bagaimana sebenarnya cabaran sebagai seorang manusia. Allah lindungi, Allah beri kepada kita iaitu al-mukhlasin ustaz ya, sebentar tadi bahawa iblis sudah berjanji ya, dia sudah menyalahkan Tuhan, dia suka blame istilahnya ya, menyalahkan sampai Tuhan pun disalahkan. Pada zaman COVID-19 ini jangan pula kita menjadi orang yang menyalahkan Tuhan ya, kata COVID-19 ni apa dah pula Allah bagi sampai begini kan. Sebenarnya kita yang kena melihat macamlah juga Nabi Adam kan, dia melihat saya ni kena bertaubat ya, walaupun buat silap mendekati pohon yang satu itu tapi bertaubat. Tapi bagi iblis dia siap nyatakan Allah ni pula yang silap kan. Dia lebih kurang macam staff, bos bagi kerja, ni bos bagi kerja ni padahal dia dulu yang minta kerja kan. Okey, jadi itu logik yang tak betul, dan itu logik yang disampaikan pada ayat 33 ustaz ya. Logik yang tak betul tu kalau ustaz boleh ulang balik agar kita pasakkan dalam hidup kita ini, jangan berfikir macam iblis kan. Iblis ni dia fokus kepada tanah, bukan fokus kepada roh yang dimasukkan ke dalam tanah yang menyebabkan jadi mulia agar dia bersujud. Dia fokus pada itu. Ustaz boleh highlight kan? Baik, kita nak ulang tuan-tuan dan puan-puan ayat 33 yang terletak di muka surat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. صدق الله العظيم. Baik, ini adalah satu ayatnya, kita ulang balik tadi itu pasal nak beritahu kepada saya lah ya, kepada tuan-tuan, kita harapkan kita jangan jadi macam iblis. Kan. Cara berfikir salah iblis ini ialah dia kata takkan aku tak akan ya, lam akun ya, bukan alam akun. Lam akun, aku takkan sujud kepada manusia yang dicipta daripada salsal, daripada tanah liat yang kering. Dia pandang hina tanah liat itu, satu. Padahal Allah tidak pernah hina. Tapi yang keduanya, Allah tak cakap bahawa dalam ayat yang sebelum ini pada ayat 29 bukan kerana sujud pada tanah liat. Kan? Macam orang kata sujud pada Kaabah kan, menyembah Kaabah, bukan sujud pada Kaabah kan. Tapi bagi orang tak faham, ya, dia fokus kepada benda yang tak betul. Ya, banyak-banyak perkara dia fokus kepada, kalau dalam rumah ke di luar rumah kan, dia fokus pada benda yang tak betul sahaja. Padahal ada benda yang betul untuk menjadi orang yang bersyukur. Jadi ini ayat 33, dan Allah beritahu pada kita ganjaran ya syurga bagi orang yang sentiasa melindungi dirinya dengan ikhlas pada Allah. Allah lindungi di dunia ini mukhlasin, dan di akhirat mendapat keampunan. Siapakah contohnya? Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut. Kita baca daripada ayat 51 hingga 66. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita nak sambung ayat 51. Satu ayat di muka surat 264 dan selebihnya di muka surat sebelah 265. Jom kita baca insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة
رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 51 hingga 66 bercerita tentang perjuangan ya Ustaz ya, bahawa sebenarnya di sebalik cabaran derhakanya umat Nabi Lut, kaum Lut itu sudah tentunya ada iblis. Iblis ni kan tadi kita dah baca, dia akan goda pada Bani Adam, pada anak Adam, dan permohonan dia itu pada Allah. Kan? Sampai iblis pun berdoa mohon pada Allah. Kalau kita ni tak berdoa banyak pada Ramadan ini, segan pada iblis, begitu kan? Itu yang kita boleh belajar sebentar tadi. Dan pada ayat 51 ini Allah bawakan berita besar tentang tetamu Nabi Ibrahim yang bila sampai pada Nabi Ibrahim itu dia faqalu salama, dan dia kata qala inna minkum wajilun pada ayat 52 kan. Nabi Ibrahim kata kami takut ni, kan, kata malaikat ni jangan takut kan, kami nak beri satu kabar gembira bi ghulamin alim pada ayat 53. Ada seorang anak yang akan hadir ya, alim. Maksudnya ghulam ini umur dia sekitar 8 hingga 13 Ustaz ya. Jadi baru nak lahir ni. Tapi dah beritahu dah nanti dia sampai 8 hingga 13 tahun ni dia jadi alim. Ini Nabi Ishak yang akan lahir. Berita dah beritahu awal-awal lagi oleh para malaikat. Maka kata Nabi Ibrahim, dia kata macam mana pula kamu bagi kabar gembira padahal aku ini dah tua. Kan? Maka respon daripada para malaikat ini, qalu basyarnaka bil haqq, ini betul, ini kebenaran. Ya, betul-betul kami bukan main-main. Kan? Fala takum minal qanitin. Kemudian malaikat memberi nasihat pada Nabi Ibrahim, kan? Jangan jadi qanitin, orang yang putus asa. Kalau dalam surah Yusuf tu wala tayasu, itu putus asa juga ataupun depress. Tapi qanitin ni ekstra daripada tayasu tadi. Ekstra depress pasal apa? Dah tua kan. Boleh ke lagi nak dapat anak ni? Tapi Nabi Ibrahim dapat anak, ya. Nabi dapat anak. Qala, kata malaikat ini, siapa yang putus asa, yang depress tadi daripada rahmat Allah,
ini adalah orang sesat. Kena nasihat pula Nabi Ibrahim. Tetamu datang kena fire pula kan, lebih kurang begitulah ceritanya. Tapi Nabi Ibrahim bila dia dah dinasihati, dia tak ada pula okeylah okey kan, jadi down pula kan, tak. Dia terus move on. Macam mana dia move on? Tanya dia. Okey, so pada ayat 57 itu qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. So sebenarnya kau ada urusan apa ni? Kan, tak adalah pula apa istilahnya medal on in the past kan. Dia hanya nak bercakap benda okey aku silap kan. Silap okey, tapi move on. So sebenarnya kau ada urusan apa? Kan? Urusan apa datang ke sini? Jadi kata malaikat ini qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Pada ayat 58 itu dinyatakan kami dihantar untuk kaum yang derhaka, iaitu illa ala Lut, kecuali keluarga Lut kami akan selamatkan. Sambung lagi ayat 60 illa mraatahu kan, pasal kecuali dia dalam kecuali ada kecuali lagi tu ya, pasal kecuali keluarga Lut kan, keluarga Lut kecuali kan, pasal apa? Pasal sebenarnya keluarga Lut memang nak diselamatkan, tetapi ada salah seorangnya iaitu isteri kepada Nabi Lut ini, dia terlibat dalam mungkar yang berlaku pada waktu itu. Maka pada ayat yang ke-63 itu bercakap tentang bagaimana ya peristiwa itu, sampailah ayat yang ke-65. Nabi Lut dinasihatkan oleh para malaikat untuk keluar ya pada waktu malam, dan istilah yang di sini istilahnya wala yaltafit. Jangan berubah-ubah, dan istilah di situ ayat 65 wamdu. Wamdu ini ialah jalan dan jangan pandang belakang. Kan sekarang ni ada cerita yang jangan pandang belakang tu Ustaz kan. Okey, rupanya ini perkataannya wamdu ini, jangan pandang belakang walaupun terdengar ada bunyi pekikan ke apa sebagainya, pasal orang di belakang sana akan diterbalikkan. Apakah yang berlaku pada mereka? Mereka akan pada waktu itu akan diterbalikkan daripada atas ke bawah. Ya, itu yang berlaku kat sini. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra al-amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Ini yang berlaku pada waktu pagi tersebut. Sambungannya macam mana? Ayat 67 hingga 77 untuk kita lihat tragedi ini berlaku. Sila Ustaz. Baik. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu sahabat kita Puan Ajiah Atan dari Sydney Ustaz. Sydney ya. Subhanallah. Australia. Australia. Okay. Australia ya. Okay. Australia yang sama-sama menyaksikan Malaysia Quran Time. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kita pada tengah hari ini. Kita nak sambung Ustaz ayat 67 hingga 67 hingga 77 baik. Saya nak terus lagi dengan Taranum Hijaz. Sambungan pada bacaan sebelum ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ada ayat 67 hingga 77 Ustaz, menyambung kembali kisah sebentar tadi ya, mereka sudah pun lari ya, dah dikatakan keluarga Lut lari kecuali isterinya ya, tak nak ikut. Maka selepas itu wajah ahlul Madinah ya, datanglah ahli ataupun penduduk Madinah, kota tersebut, kota Sodom istilah yang lebih spesifiknya, yastabshirun. Dia kata wah ini berita gembira ni pasal dia nampak tetamu lelaki. Pasal dia punya apakah kemungkaran yang mereka laksanakan ialah LGBT ataupun homoseksual. Jadi mereka bercakap ataupun Nabi Lut berkata, innaha ulai dhaifi, ini tetamu aku. Janganlah engkau ni tafdahun, memalukan aku di khalayak ramai. Janganlah buat gini. Dah kan. Katanya lagi wattaqullaha wala tuhzun, janganlah menghina aku. Satu, menghina di khalayak ramai, tafdahun, tapi menghina aku secara spesifik. Jadi dua kali ulang Nabi Lut rasa dahlah kan. Dia dah ingatkan jangan, kali ini tolonglah ya. Maka kata mereka, awalam nanhaka 'anil alamin. Kan aku, bukankah kami sudah melarangmu? What's the matter? Kan. Kami dah kata kau jangan nak ingatkan kami. Lebih kurang ini garang ni. Yang kacau kami lah. Jangan kacau kami. Kami nak buat apa yang kami suka. Ya, pasal kumpulan LGBT ini dia dia tak suka orang tegur dia. Tak suka ya. Dan pada ayat yang ke-71 itu Nabi Lut bagi alternatif. Bukan Nabi Lut kata kamu tak boleh, bukan sekadar itu. Nabi Lut dikatakan ada banati, anakku, in kuntum fa'ilin. Kalau kamu nak sangat, okey, ada anakku, satu maksud anak Nabi Lut, ada satu kata pasal rasul ataupun nabi ini bapa kepada umat. Jadi ada golongan wanita di situ halal kan. Teruskan kan dengan pernikahanlah ya. Jadi Allah bersumpah pada ayat yang ke-72 dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innahum lafi sakratihim ya'mahun ya, iaitu apa? Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terumbang-ambing dalam kemabukan ya. Ya'mahun ini kalau ama umya, ain mumya, buta sini. Tapi kalau amaha itu buta mata hati. Subhanallah. Itu yang dimaksudkan pada ayat 72. Allah bersumpah sebenarnya mereka ni dah pening, dah mabuk, dah buta mata hati. Sampai begitu Allah dah marah sangat ni. Kalau kita tengok dalam surah sebelum ini pun Ustaz, kita bincang, Allah bila bercakap dalam surah Al-Qamar, yang lain tu Allah cakap azab, tapi kalau kumpulan LGBT homoseksual ini Allah cakap rasakan azab. Ya, pasal amat muka terus ya. Pasal kumpulan ini ataupun attitude sikap ini sebenarnya tidak diterima langsung ya. Jangan diberi peluang. Allah nyatakan perkara tersebut. Jadi di sinilah sebenarnya apa yang berlaku selepas itu, hijaratim min sijil, okey, ataupun ayat 74 itu faja'alna 'aliyaha, yang dia punya atap rumah dia tu terbalik ya, safilaha, turun ke bawah, dan bila mereka keluar daripada rumah mereka dihujankan dengan hujan daripada batu tanah yang dibuat daripada api, sijil. Ya, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, ini adalah tanda kepada mutawassimin. Tawassim ini maksudnya ada kaitan dengan perkataan isim. Bila seseorang itu dia nampak saja tanda, isim kan tanda ataupun nama kan. Tarmizi, Fazrul, orang ni begini kan, Tarmizi. Jadi bila mutawassimin adalah orang yang nampak saja sesuatu perkara, dia dah boleh kaitkan dengan macam-macam. Mutawassimin. Dalam kes tadi ayat 74, hijarah itu maksudnya batu. Orang Arab bila nampak batu saja, bila mutawassimin dia kata astagfirullahalazim, memang sakit ini. Dan mereka tidak akan mendustakan kepada Rasul yang membawa mesej. Pasal apa? Mereka mutawassimin. Nampak batu saja boleh kaitkan terus kepada Nabi Lut. Itu adalah kemahiran ataupun kesan daripada Al-Quran. Dan inilah yang kita harapkan Ustaz ya. Kita nak beramal dengan Al-Quran, jadi orang mutawassimin dan terus menjadi orang yang beriman sebagaimana ayat 77. Tiga perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini sehingga ayat 77. Yang pertama, kalau kita mahu dijaga oleh Allah, sinopsis kita pada hari ini tuan-tuan ya. Kalau kita mahu dijaga oleh Allah Subhanahu taala, apa yang perlu kita buat? Ikhlas, sebagaimana dinyatakan pada ayat 39 hingga 40. Ini sinopsis kita pada hari ini ya. Bila kita mukhlisin, kita mula-mula buat ikhlas, kemudian mukhlisin, insya-Allah Allah akan mukhlasin ya, menjaga kita. Yang pertama. Yang kedua,
kalau kita berjuang dan beriman mencontohi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, maka insya-Allah kita akan dijaga sampai ke syurga. Pasal kita jaga Quran, dan Quran ini bukan sekadar untuk diri, jaga dalam keluarga, jaga dalam masyarakat, kita jaga berjuang memperjuangkan Al-Quran, Allah akan jaga kita sampai ke syurga. Dan perkara yang ketiga yang kita belajar sebentar tadi pada ayat yang ke-56, ya, kisah Nabi Ibrahim tadi Ustaz, ya. Ya, betul. Jangan putus asa rahmat Allah walaupun nampak mustahil. Kalau ada yang kata lepas Covid ni boleh ke ekonomi, boleh ke kita kembali balik apa sebagainya, wala taqnatu Masya-Allah. rahmatillah. Pasal orang yang putus asa dia rasa boleh ke, sebenarnya dinyatakan oleh malaikat yang beri nasihat pedas tadi tu, itu orang sesat. Kan, moga-moga kita dapat berdoa Ustaz, kita jadi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, betul Ustaz. Yalah, kita bersusah dulu Ustaz. Barat kata berakit-rakit ke hulu Ustaz, berenang-renang ke tepian. Yang itu, bersakit-sakit dahulu agar dapat bersenang ke syurga tanpa tepian. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang amat memaafkan, suka mengampunkan, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami sebanyak gunung ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami sebanyak lautan ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ibu yang melahirkan kami, ayah yang membesarkan kami. Mereka berjaga malam menjaga kami, ya Allah. Ada di antara kami saat ini anak-anak yang berjauhan dengan ibu dan ayahnya. Maka ya Allah, saat ini dengan barakah Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami dengar ini, yang kami lihat dengan mata kami ini, ya Allah, Kau kurniakan barakah perlindungan, kurniaan kesihatan, dipermudahkan ibadah kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Diampunkan dosa-dosa mereka, dikurniakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, ya Allah. Dikasihi mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa terhibur, senantiasa berasa faham dengan apa yang kami baca, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Telinga kami, telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang suka menginfak dan juga bersedekah pada jalan-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi. Amin. Apabila kita membaca surah Al-Hijr ini, kita tahu bahawa kita perlukan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya kita menjaga Al-Quran, ya, dan tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, di hujung ini ya paling kurang ada tiga cara kalau kita nak jaga Al-Quran, untuk kita sama-sama kongsikan kemanisan Al-Quran. Yang pertama, tuan-tuan yang berada di online dekat Facebook itu boleh share, ya, boleh kongsikan sesi hari ini, share kan, beritahu, letak sikit nota-nota ke
kongsikan ya. Itu yang pertama, pasal kita nak jaga dan juga nak jaga ahli keluarga, kawan-kawan kita juga dapat manfaat daripada surah Al-Hijr. Yang pertama. Yang kedua ialah kita kalau nak beritahu juga ya, ada program khas yang kita adakan pada 13 Mei nanti Ustaz ya. Itu juga untuk kita kempen agar ramai lagi jaga Al-Quran. Nama programnya ialah World Quran Hour. Masukkan dalam jadual siap tak? Masuk dalam jadual ya. Misi surah Ar-Rahman, kita nak melihat bagaimana dalam isu pandemik COVID-19 masih lagi kita boleh melihat kasih sayang Allah, bukan menyalahkan Allah macam iblis sebentar tadi. Tak nak jadi begitu ya. Pasal itu penting. Dan yang ketiga, bagi tuan-tuan yang ingin juga berkongsi ya, jaga Al-Quran, nak pastikan di hospital dan juga pusat kesihatan dapat menjaga Al-Quran ini, kerana ini cara untuk mengelakkan daripada hati-hati orang yang di hospital jadi macam rumah labah-labah. Ini berdasarkan surah Al-Ankabut. Maka tuan-tuan boleh berwakaf ya, dengan wakaf Al-Quran ke pusat kesihatan, hospital seluruh negara. Moga-moga ini 3 cara, tuan-tuan boleh pilih salah satunya ataupun lebih lagi banyak perkara untuk menunjukkan kesungguhan kita bahawa ya Allah, saya jaga Quran ini ya Allah, saya jaga dalam keluarga, dalam komuniti saya. Moga-moga Engkau terima ya Allah, terutama pada bulan diturunkan Al-Quran ini. Kita bertemu lagi tuan-tuan pada ulangan malam ini 10 malam Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang rasa macam nak semak balik surah Al-Hijr ataupun malam ni tarawih baca surah Al-Hijr dan kemudian nak tengok saya dah faham ke belum surah Al-Hijr ketika baca, boleh. Dan pada hari esok kita akan menyambung bahagian ketiga, bahagian akhir surah Al-Hijr, surah batu, di mana pada bahagian akhir ini kita bercerita Ashabul Hijr, siapa mereka. Tunggu pada hari esok Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.